Ayat seterusnya, ka'amsalil lu'lu'il maknun. Cantiknya bidadari syurga tadi laksana mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Allah mengumpamakan bidadari syurga itu adalah gadis cantik jelita, suci bersih laksana mutiara yang tersimpan dan terpelihara dengan sebaik-baiknya, tidak pernah disentuh oleh sesiapa pun. Ini di antara keindahan, kecantikan bidadari syurga. Ada riwayat seorang sahabat, Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu, dia menceritakan dalam ketika dia nak pergi satu peperangan di Raqqah, di Iraq. Waktu itu dia musafir, dan sampai dia berehat di situ, dia beli barang, senjata dan seumpamanya untuk berperang pada waktu itu. Tiba-tiba dia didatangi oleh seorang anak muda, umur belasan tahun. Lalu dia kata, saya nak ikut berperang. Dia tutup muka dia mula-mula. Maka Ibnu Qudamah suruh buka, maka dibuka, tengok budak umur 15 tahun, muda lagi. Muda. Maka Ibnu Qudamah kata, kamu masih budak lagi. Kamu tak ada ayah ke? Dia kata, ayah saya telah dibunuh oleh tentera Salib, telah dalam peperangan. Maka mak ada tak? Budak ni kata, mak saya lah yang suruh saya pergi berperang supaya saya boleh mati syahid dan supaya saya boleh beri syafaat kepada mak saya. Tengok macam mana mak dia yakin kepada janji Allah, ada semangat juang, suruh anak dia pergi berperang. Sebab dia tahu kelebihan orang mati syahid ini, di antaranya ialah dia boleh beri syafaat kepada 70 orang ahli keluarga dia. Maka akhirnya dibenarkan, Ibnu Qudamah benarkan lelaki tadi ikut. Maka dia ikut dengan dia membantu tentera lain, masaknya, angkat air dan seumpamanya. Semua dia kata, kalau nak masak jangan suruh orang lain, biar saya yang khidmat kepada tentera. Sehinggalah dalam satu perjalanan dia berehat di satu tempat, budak tadi pun terus sediakan makanan. Bila sediakan makanan, waktu maghrib nak semayang. Bila nak semayang, tengok budak tu tak ada, sebab dia masak jauh daripada kemah. Maka sahabat-sahabat yang lain beritahu, wahai Ibnu Qudamah, mana budak yang kamu bawa tu? Maka dia takut apa-apa berlaku pada dia, dia pun pergi tengok. Rupanya budak tadi oleh kerana keletihan dia khidmat kepada tentera, dia tertidur. Bila tertidur, maka dalam keadaan terbiar ceritnya, periuknya yang ada api di bawah ni, maka Ibnu Qudamah pun masaklah, disambung. Kesian nak kejut budak tadi. Waktu dia masak tadi, tiba-tiba dia tengok budak tadi yang tidur nyenyak di sebelah dia tersenyum. Tersenyum lama, kemudian ketawa. Sehinggalah akhirnya terjaga budak tadi. Mungkin dengar bunyi dia masak dan seumpamanya, terjaga. Bila terjaga, Ibnu Qudamah pun tanya, apa yang menyebabkan kamu senyum, kamu ketawa tadi? Dia kata, tadi aku bermimpi. Aku bermimpi aku masuk ke dalam syurga. Aku masuk ke dalam syurga, ringkasnya cerita dipanjanglah. Masuk ke dalam syurga dan dibawa ke satu bilik, dan dikatakan, inilah isterimu. Seorang dikata dilihat seorang perempuan yang sangat cantik yang tak pernah dilihat sebelum ini. Maka bila dia kata, siapa kamu? Dia kata, akulah isterimu. Maka bila dia pergi dekat perempuan tadi yang angkat tangan, kata, tunggu dulu, belum tiba masanya. Kita akan bertemu pada hari esok sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Maka dia pun bangun, dia ceritakan kepada Ibnu Qudamah. Maka bila Ibnu Qudamah dengar, maka dia kata, insya-Allah benda yang baiklah. Kalau mimpi itu baik, dia adalah petanda yang baik. Maka bila dah bersiap, tiba-tiba dengar semboyan bahawa kedatangan musuh sudah menyerang. Maka pada waktu itu juga tentera ni bersiap sedia berperang.
dan ditakdirkan oleh Allah. Betul budak tadi terbunuh syahid sebelum waktu zuhur. Allah Taala kurniakan dah gambaran kepada dia, mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, apatah lagi syahid di jalan Allah. Maka disebut bahawa diperlihatkan kepada dia hurun ain, bidadari di dalam syurga tersebut. Berkata Imam Al-Qurtubi, al-lu'lu'ul maknun ialah mutiara yang tidak pernah disentuh oleh mana-mana tangan, tidak berabuk sedikit pun, tersangat jernih dan berkilau-kilauan. Mutiara yang tak pernah dipegang, disentuh oleh orang, tak berhabuk dan seumpamanya. Yakni perumpamaan yang menggambarkan betapa wangi dan cantiknya tubuh, rupa dan kulit bidadari syurga yang masih anak dara muda. Nabi SAW pernah menggambarkan kejelitaan dan kesucian bidadari syurga ketika ditanya oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah salah seorang daripada isteri Nabi SAW. Ummu Salamah meriwayatkan an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, akhbirni an qaulillah ka amsalil lu'lu'il maknun. Qala safa'uhunna ka safa'id durri alladhi fil asdafil ladhi la tamassuhul aidi. Berkata Ummu Salamah, satu hari aku tanya, ya Rasulullah, beritahu kepadaku tafsiran ayat ka amsalil lu'lu'il maknun. Ditanya kepada Nabi, apa maksud ayat ini? Lalu Nabi SAW bersabda, suci bersihnya mereka itu laksana bersihnya permata yang tersimpan di dalam gewang yang tidak pernah disentuh oleh tangan-tangan manusia. Permata yang tersimpan dalam bekas, duduk dalam cermin. Maka itulah perumpamaan bidadari yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni syurga, kepada golongan as-sabiqun. Ini golongan pertama baru yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Ada 3 golongan, as-sabiqun, ashabul yamin, ashabus shimal. Maknanya mereka adalah perawan-perawan yang cantik jelita, tersangat putih, suci bersih, tidak pernah berkahwin dan tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Mereka itulah yang disediakan khas oleh Allah untuk menjadi isteri penghuni syurga. Betapa besarnya nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kalau kita bayang cantik macam mana pun, Nabi sebut dalam syurga ini, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah dengar oleh telinga, dan apa yang tak pernah terlintas pada hati kita. Kalau terlintas itu bila cerita tentang nikmat dalam syurga, makanannya, buah-buahannya, kita terlintas. Apa yang berlaku sebenarnya jauh lebih hebat lagi daripada itu. Bahkan ulama mengatakan hikmah Allah Ta'ala cerita sebahagian daripada nikmat dalam syurga ni untuk apa? Untuk kita merasai. Walaupun bila cerita ni kita nak bayangkan, tak terbayang sebagaimana hakikat sebenar. Tapi kenapa Allah Ta'ala cerita juga? Supaya manusia ni dengan naluri mereka bila cerita tersebut terdorong untuk taat kepada Allah, terdorong untuk meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.